Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹，晚上好。 Mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. 在听到主的话语之前，让我们一起祷告。 Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, jikalau pada malam hari ini kami boleh bersama-sama menerima undangan Tuhan. 亲爱的天父，我们满心感谢今天晚上我们能够接受你的邀请，来到你的圣殿中。 Kami boleh datang memuji menyembah kepada Tuhan. 我们能够来到你的圣殿中崇拜你、敬拜你。 Dan bahkan kami menaikkan syafaat kami kepadamu. 当我们能够赞美你的时候， Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. 现在已经时候让我们能够听到你的话语， Kiranya Engkau sendiri yang menolong dan menopang kami. 好让你能够帮助我们， Sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. 好让我们能够理解你的话语， Dan kami juga boleh dimampukan oleh Tuhan untuk mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. 好让你的话语能够在我们的生命当中，我们能够实行它们。 Pakai kedua hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. 求你使用我们两位仆人，虽然我们有自己的有限， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa 奉 bersama. 靠耶稣基督的生命，我们祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tentu sangat mengenal salah satu tokoh, yaitu Perdana Menteri Inggris yang bernama Winston Churchill. 亲爱的弟兄姐妹，我们当然知道有一个英国首相名叫温斯顿丘吉尔。 Tokoh Winston Churchill adalah salah satu tokoh politik yang sangat berpengaruh di dalam Perang Dunia Kedua. 丘吉尔在第二世界大战中扮演一个非常重要的角色。 Dan dia merupakan salah satu tokoh yang berhasil menghentikan atau mendamaikan Perang Dunia yang kedua. 他是一个能够成功的把这个世界大战结束。 Dalam segala kesuksesan di dalam dunia politiknya, 在政治当世界中， bukan berarti Winston Churchill tidak mempunyai musuh. 并不代表这个温斯顿丘吉尔没有他自己的敌人。 Salah satunya adalah seorang yang bernama Lady Nancy Astor. 有一位叫南希阿斯特是夫人， Beliau adalah salah satu anggota parlemen wanita pertama di Inggris. 她是英国第一位女士的议会议员。 Kedua orang ini sering kali berkonflik atau berdebat di depan publik. 他们两位常常发生激烈的政治冲突， Mereka bisa menyindir satu dengan yang lainnya, 他们会彼此讽刺对方， bukan di tempat yang sangat private, 不是在一个非常私人的一个地方， tetapi di depan umum. 而是在大众的这个地方。 Bahkan salah satu pertengkaran mereka yang cukup terkenal adalah 而在他们的争执最著名的一个就是， yaitu di mana Lady Nancy pernah berkata demikian. 南希这么说： Jika kamu adalah suamiku, maka saya akan menaruhkan racun di dalam kopi kamu. 如果你是我的丈夫，我会在你的咖啡里放毒药。 Tetapi dengan santai Winston Churchill membalasnya. 但是丘吉尔轻易的回答说， Dia mengatakan jika kamu itu adalah istri saya, maka saya pasti akan meminumnya. 如果你是我的妻子的话，我肯定会喝它。 Maka dengan kata lain sebenarnya Winston Churchill itu lebih baik dia mati daripada harus menjadi istri Nancy Astor ini. 换句话说，丘吉尔宁愿死也不愿意做南希的丈夫。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， konflik memang bisa terjadi pada siapa saja. 冲突可能会发生在任何人的身上。 Dan secara umum konflik itu tidak bisa kita hindari. 一般来说，我们是无法避免的冲突。 Misalnya di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga, 尤其是在我们的家庭当中， suami, istri, orang tua, anak. 夫妻的关系，晚辈的关系，以及孩子的关系， Bahkan kita bisa berkonflik dengan rekan sekerja kita, bahkan rekan sepelayanan kita. 以及我们的同事和事工等等。 Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai orang Kristen bisa hidup berdamai dengan sesama kita? 那么问题来了，我们身为基督徒，我们怎么与他人和平相处呢？ Bukankah salah satu khotbah Tuhan Yesus di atas bukit menyebutkan
正如主耶稣在山上的一篇讲道中所说， Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. 使人和睦的人有福了，因为他们将被称为上帝的儿女。 Maka malam ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian yang terambil di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14 sampai 15. 那么今天晚上让我们思想希伯来书12章14节到15节， Mari kita membaca bersama-sama. 让我们一起读。 Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. 你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁，非圣洁没有人能见主。又要谨慎，恐怕有人失了神的恩，恐怕有毒根生出来，忧乱你们，因此叫众人沾染污血。Nah, kata komunitas adalah kata yang paling sering kita dengar di dalam gereja. 群体是在我们教会中经常听到的一个词， Khususnya di dalam komunitas gereja kita, 在团契当中， kita punya yang namanya Kreisel. 我们教会有一个团契名叫 Chrisel， Tetapi ada saudara jemaat kita juga yang mungkin belum bergabung di dalam Kreisel ini. 但是还有我们的弟兄姐妹还没有参与在这个Chrisel 的小组。 Tapi mungkin mereka juga punya yang namanya kelompok atau komunitas. 但是他们自己也有组织他们自己的小组。 Di mana di dalam komunitas ini kita bisa saling berbagi kehidupan. 在他们的自己的小组，他们分享他们自己的生活， Tertawa bersama, 一起欢笑， menangis bersama, 一起哭泣， bahkan berdoa bersama-sama. 一起祈祷。 Namun harus kita sadari bahwa di dalam sebuah komunitas yang baik tetap tidak bisa menghindari yang namanya sebuah konflik. 但是我们必须认识到，在一个良好的群体中，可能也是会产出冲突。 Mengapa hal ini bisa terjadi? 为什么这个会发生呢？ Karena ketika orang berkumpul bersama-sama, 当人们在一起的时候， mereka pasti mempunyai satu perbedaan pendapat, bahkan perbedaan pemikiran. 必然会出现差异，尤其是在思想方面， Bahkan yang mempunyai perbedaan pengalaman. 他们的经历的这个方面。 Namun konflik-konflik yang muncul di dalam sebuah komunitas, 但是这一些的冲突出现的时候， kita perlu belajar untuk memahami apa itu konflik yang terjadi di dalam komunitas kita. 我们必须清楚的了解这些冲突为什么会在我们的群体中发生。 Ada konflik yang memang perlu untuk dibuka, 有一些的冲突我们必须开放的， tetapi ada konflik yang memang harus tertutup. 有一些纠纷或是冲突是必须紧密的、 Yang 保密的， artinya tidak perlu banyak orang yang tahu. 不需要许多的弟兄姐妹知道。 Tetapi juga ada konflik yang bisa membangun, 但是有一些冲突能够帮助我们， tetapi juga ada konflik yang bisa menghancurkan. 也有一些冲突能够毁灭我们。 Maka kita sebagai orang Kristen, 所以我们身为基督徒， kita tidak dipanggil untuk melarikan diri daripada sebuah konflik itu. 我们不是要逃避这些冲突， Tetapi kita dipanggil untuk lebih berusaha untuk menyelesaikan setiap konflik itu dengan baik. 而是尽我们的能力去解决它。 Kita bisa membacanya dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 18. 我们可以从马太福音18章学习。 Memanggil dengan empat mata, 比 maksudnya bertemu dengan empat mata. 招呼就是另外一个，就是招呼另外一个人。 Kalau kurang dipanggil satu saksi. 缺少的话再叫多一个见证。 Kalau masih kurang lagi baru di hadapan jemaat. 再少的话，我们可以在我们的弟兄姐妹前面。 Maka di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14 sampai 15 yang tadi kita baca, 因此，在希伯来书12章14节到15节， mengajarkan kepada kita setidaknya ada dua hal yang harus kita usahakan di dalam membangun sebuah komunitas Kristen. 至少教导了我们两件事，就是在我们怎么建立一个健康好的基督徒的群体。 Sebuah komunitas Kristen yang sehat sekalipun di dalamnya ada konflik. 在一个健康的基督徒的群体上也有冲突。 Yaitu yang pertama adalah mengusahakan hidup damai dan mengejar kekudusan. 第一就是追求平安的生活，以及追求圣洁。
Nah, kata kerja berusahalah dan kejarlah di dalam ayat 14 ini 在这14节中所描述的这个动词， sebenarnya hanya menggunakan satu kata kerja saja, yaitu kejarlah. 实际上只用了一个字，就是一个词，就是追求。 Jadi kata kerja ini merupakan sebuah kalimat perintah. 所以这个词就是一个命令。 Satu perintah bahwa kita sebagai orang benar atau kita sebagai orang percaya haruslah mengejar perdamaian dengan semua orang. 我们身为正义的人，应该追求和平以及正道。 Berarti di sini membutuhkan satu tindakan dari dalam hati untuk terus-menerus mengejar perdamaian itu. 这意味着从我们自己的内心发出一定的行动，一定要不断的追求和平。 Oleh sebab itu penulis Ibrani mau mengajak kepada setiap orang percaya agar mengejar hidup damai dan mengejar kekudusan. 所以希伯来书希望信徒们能够追求和平的生活，以及追求圣洁。 Hal ini untuk menunjukkan sebuah perjuangan orang-orang percaya di dalam menjalani hidup bersama dengan Kristus. 这可以表明信徒为基督徒一样的生活， Hidup yang meneladani Kristus. 按照基督的榜样而生活。 Maka kita juga perlu memahami kata damai atau eirene yang dipakai di dalam oleh penulis Ibrani pasal 14 ini. 所以我们要清楚的了解这个eirene 这些字。 Nah, kata eirene atau damai ini dapat diartikan dengan tidak adanya permusuhan 这个和平的概念就是没有敌意， atau tidak ada rasa perlawanan yang emosional, 没有在情绪上的这个抗拒感。 baik antara satu orang dengan orang yang lainnya. 无论是人对人之间的关系， Atau kata damai ini juga dapat diartikan dengan satu perjanjian damai sehingga semuanya itu diakhiri dengan damai. 尤其是在这个有纠纷身上，我们能够以和平的概念去解决它。 Atau damai ini juga digambarkan dengan satu suasana hati yang penuh dengan satu sukacita. 这个和平能够描述在一个快乐的状态。 Namun kata eirene yang dimaksud oleh penulis Ibrani di dalam bagian ini, 所以在希伯来书所描述的 damai itu mau menunjukkan tentang seorang pemimpin yang memegang kekuasaan. 和平就描述着一个国王，他有一个权柄， Seorang pemimpin yang memberikan keadilan dan perhatian kepada rakyatnya. 一个基于公平以及爱心对他的人民。 Sehingga damai ini dihubungkan dengan raja yang memberikan jaminan keselamatan. 所以就像一个国王保证能够得到救赎的， Dan juga memberikan kedamaian dengan menaklukkan musuh-musuhnya. 以及能够打败敌人，保证平安。 Maka damai ini digambarkan mengenai anak Allah yaitu Kristus Yesus. 所以这描述了这神的儿子， Sebagai raja damai, 身为和平的国王， anak Allah yang dimuliakan, 神荣耀的儿子， yang telah mengalahkan musuh-musuhnya, 已经打败了他的敌人， maka dia memberikan damai itu kepada setiap manusia yang percaya kepadanya. 他赐了平安，给那些相信他的人。 Bagi siapa yang percaya kepada Sang Anak ini, yaitu Yesus Kristus, 谁愿意相信耶稣基督成为神的儿子的话， maka mereka akan memperoleh damai tersebut. 那么他们能够领受到这个平安。 Maka dari bagian ini, 所以在这部分当中， damai ini memberikan pengertian bahwa keselamatan semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. 拯救就是上帝的恩典， Manusia dibebaskan dari perbudakan dosa atau kutuk maut. 人类从罪恶的奴仆或死亡的诅咒中， Damai itu adalah buah dari kebenaran yang diperoleh atau yang dihasilkan dari penderitaan. 就是能够解脱出来。和平是困难而结出的公义果子。 Damai ini bukanlah hanya timbul dari hati, 和平不是来自内心， melainkan dari yang lebih tinggi, 而来自更高的灵界， yaitu yang kudus, 那就是圣洁， yang dipersiapkan untuk menerima kedamaian kekal 已 di 经 dalam 准备好 Kristus. 接受上帝的平安。 Sehingga penderitaan yang dimaksudkan tadi, 所以所谓的困难， bagaimana seseorang hidup di dalam kekudusan, 一个人怎么生活在圣洁中，
menjauhkan dirinya dari hal-hal duniawi, 能够避免或解除肉体的欲望， dan dia meninggalkan kedagingan atau dosa. 他能够抛弃这一些欲望， Maka hidupnya terus-menerus mengusahakan atau mengejar kedamaian dan mengejar kekudusan itu. 所以他能够尽心尽力的去追求这个圣洁的生活。 Saya mengambil suatu ilustrasi atau contoh, 我们有一个例子， yaitu dua orang, 有2位， seorang yang bernama Michelangelo, 米开朗基罗， dia adalah seorang pematung, 他是一个雕塑家， dan Rafael, seorang pelukis. 以及拉法尔，他是一个画家。 Nah, kedua orang ini diberikan satu tugas yang sangat mulia sekali. 他们2位被寄予一个任务， Mereka diberikan tugas untuk mempercantik istana di Vatikan. 他们的任务就是把这个梵蒂冈做得更好看。 Mereka mengerjakannya itu dengan luar biasa. 他们所做的是非常的很好。 Namun pada waktu mereka mengerjakan tugas mereka masing-masing, 当他们各自做他们的本分的时候， maka terjadi satu persaingan di antara mereka. 产出了一个竞争力， Terjadi satu perselisihan. 产出了一个冲突。 Sehingga ketika mereka berpapasan, 当他们面对面的时候， mereka tidak saling menyapa. 他们没有互相招呼，Mereka menolak berbicara satu sama lain. 他们拒绝互相交谈， Dan semua orang itu bisa melihat dengan mata kepala mereka. 而每个人都知道他们所发生之间的关系。 Yang lebih menariknya adalah, 更有趣的是， atau yang lebih tepatnya itu adalah sesuatu hal yang sangat ironis itu adalah, 更确切的说， keduanya mengaku bahwa mereka mengerjakan tugas tersebut untuk kemuliaan nama Tuhan. 他们承认他们所做的一切都是来为荣耀上帝的圣名。 Perhatikan ya. 大家请注意， Mereka berdua mengaku bahwa mereka melakukan semuanya itu atau tugas yang diberikan itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. 他们承认他们所做的一切，他们的工作都是为了荣耀上帝。 Namun di saat yang sama mereka saling berkonflik. 但是同时，他们也有彼此之间的冲突。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， memang jarang sekali kita menemukan orang yang mengakui bahwa dirinya sedang berkonflik dengan sesamanya, apalagi dia adalah orang Kristen. 我们很少见到愿意承认他们彼此之间有冲突的人，尤其是我们基督徒人。 Dalam waktu yang singkat kita mudah sekali menyebutkan nama daripada musuh-musuh kita. 在很短的时间内，我们很容易能排列出我们不喜欢他人的名单， Karena mereka adalah orang yang bermasalah dengan kita. 因为他们与我们有发生问题。 Mereka orang yang menyebalkan dan menjengkelkan. 他们是一个非常讨厌的人，以及很厌烦的人。 Tetapi kita diperintahkan oleh Tuhan untuk mengasihi bukan hanya kepada orang-orang yang mengasihi kita saja. 但是上帝命令我们不仅要爱那些不爱我们的人， 爱我们的人， Tetapi Tuhan juga memerintahkan supaya kita mengasihi musuh-musuh kita. 但是上帝也命令我们要去爱那些我们的敌人以及不爱我们的人。 Tuhan bisa saja meletakkan orang-orang yang tidak disukai di dalam komunitas kita. 上帝可以将我们不喜欢的人放在我们的周围，或者在群体中。 Dan memang sangat mudah untuk mengasihi orang-orang yang menyenangkan di dalam komunitas kita. 要关心喜欢的人是非常容易的事。 Tetapi ketika Allah ingin mengajarkan kepada kita untuk mengasihi mereka yang memusuhi kita, 但上帝教导我们要我们如何去爱那些与我们反对的， maka Tuhan bisa saja mengirimkan orang-orang yang sulit untuk dikasihi. 他可能会派出比较复杂的人在我们的群体中。 Maka Paulus di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-19 di situ dikatakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan apa yang berguna untuk saling membangun. 所以保罗在罗马书14章19节中这样写：所以我们总要追求和睦的事，以彼此造就的事。 Mari bersama-sama kita mengejar hidup damai dan mengejar kekudusan. 让我们一起追求和平的生活，与他人一起追求圣洁的生活。 Sehingga dengan demikian kita adalah orang-orang yang bisa menikmati kasih karunia Allah. 这样我们才能够享受上帝的恩典。 Jikalau kita adalah orang-orang yang bisa menikmati kasih karunia Allah,
如果我们能够享受上帝的恩典的话， Maka 人 di 的话 dalam bagian yang kedua ini saling berkaitan. 所以在这第二点，我们所要分享是有关联的。 Setelah kita hidup mengejar hidup damai dan mengejar kekudusan hidup, 当我们追求和平的生活以及追求圣洁的生活的时候， maka terus berpeganglah pada kasih karunia Allah 我 itu. 们也要坚守上帝的恩典。 Setiap orang yang percaya, yang bertekun di dalam iman, 每一个持守信仰， maka dia pasti akan mengusahakan untuk hidup damai dan mengejar kekudusan hidup. 那么他们会追求圣洁生活， Dia tidak akan pernah mau untuk melepaskan kasih karunia Allah itu. 他们不会那么轻易的释放上帝的恩典， Dia bahkan akan semakin mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidupnya. 他们会越来越遵行上帝的旨意。 Oleh sebab itu penulis Ibrani di dalam ayatnya yang ke-15 ini mengingatkan kita 因此，希伯来书在第15节警告这么说： agar jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. 任何人都不应远离上帝的恩典， Karena jikalau dia telah menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, maka akibatnya akan tumbuh akar yang pahit. 以免长出苦根。 Atau dalam terjemahan lain tanaman yang beracun. 一种有毒的植物， Dan itu akan menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. 引起骚乱并污染许多人， Atau orang tersebut bisa saja merusak kehidupan rohani banyak orang. 破坏许多人的属灵的生命。 Nah di sini apa yang dimaksud dengan akar pahit? 所以在这里，苦根是什么意思呢？ Lalu apa hubungannya dengan hilangnya kasih karunia Allah? 这与失去上帝的恩典有什么关联呢？ Dan bagaimana akar pahit itu bisa mencemarkan banyak orang? 那这个苦根怎么会污染上许多人呢？ Nah kita secara umum mengetahui bahwa orang yang mengalami kepahitan di dalam hidupnya 总的来说，我们知道，在生活经历痛苦的人， tentu sangat tidak mudah untuk melupakan apa yang dia alami. 肯定不会轻易的忘记他们所经历的事和物。 Kepahitan itu bisa timbul dari luka yang kecil, 苦根可以从小伤口开始， kemudian dibiarkan terus-menerus dan akhirnya menjadi besar. 如果我们忽略它，它会慢慢的变大。 Dan luka itu akhirnya memperburuk kondisi orang tersebut. 那这个伤口会慢慢的使这个人变得更惨。 Nah ada penafsir yang menafsirkan di dalam bagian ini kaitannya dengan ulangan 29 ayat 18. 在第15节中的这经文有提向假名记29章18节。 Di dalam bagian ini mau menyatakan tentang orang yang telah meninggalkan kasih karunia Allah itu dengan meninggalkan iman mereka kepada Tuhan. 这部分他们所说有一些谁抛弃了上帝的恩典，他们已经抛弃了他们的信仰， Atau mereka itu disebut murtad. 或者就是否定者。 Maka jika ada satu orang yang murtad, maka dia bisa mempengaruhi banyak orang. 那么如果有一个拒绝者，他们会影响到其 Dia 他 akan 人。 mengajak orang lain untuk mengikuti dia supaya tidak mengikuti Allah Yahweh. 他会召唤其他人，就是不要跟着耶和华。 Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. 同样的，身为基督徒， Ketika ada orang Kristen yang meninggalkan imannya kepada Kristus, 在我们的群体中，如果有一个否定者的时候，他们抛弃耶稣基督的时候， sebenarnya orang tersebut telah meninggalkan atau melepaskan kasih karunia Allah itu. 其实他们已经抛弃了，他们已经释放了上帝的恩典。 Dan bisa saja orang tersebut mempengaruhi jemaat yang lainnya 这也有可能他们会影响到其他的信仰者， untuk ikut murtad. 来一起否定神。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， kepahitan itu tidak baik, 这个苦根虽然不好， tetapi kemurtadan itu sangat menghancurkan. 但是否定神是毁灭性的， Di mana ia telah kehilangan kasih karunia Allah. 在那他已经失去了上帝的慈爱。 Konflik seharusnya kita hindari, 我们应该避免冲突， apalagi di dalam sebuah gereja. 尤其是在我们的教会， Karena konflik itu bisa saja menghancurkan, 因为冲突有可能会毁灭、 mempengaruhi dan melemahkan iman orang lain. 影响我们的信仰， Dengan demikian itu akan mencemarkan banyak orang. 这会污染到许多人。 Orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah 当人远离上帝的恩典的时候，
adalah orang yang sengaja tidak mau menerima kebaikan Allah dan kemurahan Allah. 就是他们故意不拒绝不要接受别人的这个祝福， Dan orang yang di dalam kondisi demikian 而这些人在这种的情况下， akan terus hidup di dalam kepahitan. 会一直继续的活在这个困苦当中。 Dan itu akan menjadi satu bahaya bagi dirinya sendiri. 这是一个非常危险的一个阶段。 Nah, kita lanjutkan di dalam kata kerusuhan. 我们继续在这个暴乱， Ini artinya sama dengan menyusahkan orang lain. 这也是带来其他人许多的不便。 Nah, orang yang telah mengalami kepahitan 人当他们经历到这个苦难的时候， adalah orang-orang yang bisa menyusahkan banyak orang. 就是会带来很多麻烦以及不便的人。 Saya mengambil contoh Daud. 我们来拿大卫成为我们的例子。 Pada waktu Raja Daud di dalam pelariannya karena dikejar oleh Absalom anaknya, 当大卫王被押沙龙他的儿子追的时候， di dalam perjalanan itu dia berjumpa dengan Simei. 途中他遇到了示每， Simei adalah anak dari salah satu keluarga Saul. 示每就是示每是扫罗的其中的一个家庭成员。 Simei itu terus-menerus mengutuki Daud, 示每继续的诅咒大卫王， mengatakan bahwa Daud itu adalah orang yang perlu dikutuk oleh Tuhan. 示每一直说大卫王是一个必须被神诅咒的， Dia adalah orang penumpah darah. 他手上充满了血迹， Sambil mengutuk, 一边诅咒， dia juga melempari batu. 他也丢失石头。 Sampai pengawal Daud itu dia mengatakan, apakah Simei itu perlu saya bunuh? 甚至大卫王的士兵们问大卫王是否你愿意你允许我们去杀他？ Raja Daud mengatakan, jangan. 大卫王说不要。 Kiranya apa yang dia kutuki itu menjadi berkat atas hidup saya. 但愿他所诅咒的成为我的祝福。 Kelihatannya Daud itu mengampuni Simei. 大卫王看起来已经原谅了示每， Tetapi apa yang terjadi ketika Daud menjelang hampir mati? 但是所发生的就是大卫王临死之前， Sebelum dia meninggal, dia berpesan kepada anaknya Salomo. 临死之前他对他的儿子扫罗摩说， Salomo, kamu ingat Simei itu. 他说扫罗摩你要记得这个示每， Jangan sampai kuburannya itu tidak berdarah. 不要就是示每的坟墓不要一定要有血迹。 Artinya Simei itu harus dibinasakan. 意思就是说示每一定要被毁灭掉。 Sekian tahun Daud menyimpan kepahitan terhadap Simei. 这么多年大卫王一直恨在心， Kelihatannya dia mengampuni Simei, 看起来他原谅示每， tetapi dia menyusahkan Salomo 但 supaya 是 membinasakan Simei. 但是他拖着所罗门去毁灭示每。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， betapa mengerikannya orang yang mengalami kepahitan di dalam hatinya. 人经历到苦处的时候是多么的恐怖。 Orang yang mengalami kepahitan bisa menampilkan tampak luar yang menawan. 人面对苦处的时候会显出很好的表 Dia 面， bisa tertawa, 他会笑， dia bisa kelihatannya sangat ramah sekali, 他会看起来非常的友善， bahkan kelihatannya seperti sangat bersahabat. 所以看起来非常的友善。 Tetapi sesungguhnya orang yang demikian itu, yang mengalami kepahitan, adalah orang yang paling sulit untuk didekati. 但实际上他们是非常辛苦洁净的， Mereka sangat kritis. 他们非常的这个挑剔， Mereka tidak mengenal ampun. 他们无情， Mereka bisa menghakimi, 他们审判， mengejek atau menyindir, 他们取笑，他们取笑， mudah marah. 非常容易愤怒。 Kelihatannya bisa saja mereka itu fine-fine saja. 从表面上他们看起来非常好好的， Tetapi sesungguhnya ada seperti bongkahan es di dalamnya, yaitu kepahitan. 但是他们心中有一座大冰山。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kiranya melalui renungan kita pada malam hari ini, 但愿今天晚上的话语，
Tuhan mau mengingatkan kepada kita 上帝再一次提醒着我们， bahwa di dalam setiap konflik yang ada di dalam komunitas kita, 在群体中每一个冲突， mari kita belajar, 让我们学习， berusaha untuk mengejar kekudusan dan juga mengejar 我们 kedamaian. 努力去追求圣洁以及和平， Sehingga kita adalah orang-orang yang bisa menikmati kasih karunia Tuhan. 好让我们能够享受上帝的恩典。 Mudah? 容易 Apakah 吗？ mudah? 容易吗？ Tentu tidak mudah. 当然不容易。 Tetapi kita belajar untuk menikmati kasih karunia Tuhan yang telah Dia berikan melalui Yesus Kristus kepada kita. 但是让我们学习去享受上帝的恩典，就是通过耶稣基督， Jangan pernah membiarkan akar pahit itu tumbuh di dalam hati kita. 不要让这个困苦生根发芽， Karena hal itu bisa merusak kerohanian kita 因为这个会损害了我们的灵性，我们的灵性 dan juga merusak kerohanian orang lain. 以及其他人的灵性。 Menyelesaikan konflik itu jauh lebih penting daripada kita kembali pada hari Minggu untuk datang beribadah. 解决冲突远远比来到教会崇拜神更重要。 Oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan kita di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-31 sampai yang ke-32. 所以保罗在以弗所书31章到第4章31节到32节， Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. 一切和可烦怒、暴戾、嚷闹、毁谤，连同一切恶毒，都应当从你们中除掉。要互相友好，存温柔的心，因此饶恕，就像神在基督里饶恕了你们一样。 Dan di dalam bagian yang lain juga Rasul Paulus mengingatkan di dalam Roma pasal 12 ayat 17 sampai 18. 在其他的地方，保罗也在罗马书12章17节到18节也这样说： Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. 不可以恶报恶，大家以为美的事要努力去做，可能的话，总要尽你们的所能与人和睦。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 在主的弟兄姐妹们， buanglah sampah atau kepahitan yang ada di dalam hati kita. Jangan disimpan. 扔掉垃圾，扔掉这些苦处， Sebab itu akan merusak pemandangan dan akan mendatangkan bau yang tidak sedap. 因为它会碍眼，它会带来难闻。 Jikalau kita tidak membuang itu, maka hidup kita tidak akan nyaman dan kita bisa saja stres berkepanjangan. 如果我们不抛弃这些的话，我们的生活一定不舒服，也会感到这个长期的压力。 Mungkin hari ini kita masih banyak area yang belum terselesaikan di hadapan Tuhan. 也许在我们的生命当中有许多地方我们还没有解决， Khususnya konflik-konflik yang masih ada di dalam hidup kita dengan sesama kita. 尤其是我们彼此之间的冲突。 Mari kita minta pertolongan Roh Kudus yang memampukan kita 但愿我们能够向神祈求， untuk bisa menerima, mengampuni, dan mengasihi mereka. 好让我们能够接受、接纳以及原谅他们。 Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. 但愿神帮助我们每一个人。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 让我们同心祷告。 Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu hari ini. 亲爱的天父，我们满心感谢今天的话语，我们能够领到。 Kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk membuang segala kepahitan di dalam hati kami. 但愿主你能够帮助我们，好让我们能够抛弃我们的苦处。 Tuhan berikan kepada kami keberanian untuk menyelesaikan setiap konflik yang ada di dalam hidup kami. 主啊，求你赐给我们勇敢，好让我们能够去解决我们每一个冲突在我们的生命当中， Sehingga kami adalah anak-anak Tuhan yang membawa damai. 好让我们能够成为带和平的孩子们， Kami adalah duta-duta damai. 我们能够成为你的大使馆，和平的大使馆。 Sehingga di dalam hidup kami adalah orang-orang yang terus berusaha mengejar kedamaian dan mengejar kekudusan hidup. 好让在我们的生命当中，我们能够继续的追求
这个和平的生活，追求圣洁的生活， Sehingga dengan demikian kami bisa menikmati kasih karunia Tuhan. 好让我们能够享受到神的恩典。 Dan kami tidak mau melepaskan kasih karunia Tuhan itu di dalam hidup kami. 我们不要释放上帝的恩典在我们的生命当中， Agar tidak ada lagi ya Tuhan kepahitan di dalam hidup kami. 我们好让在我们生命当中再也没有苦处。 Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap komunitas yang ada di dalam gereja kami. 主啊，我们也想把我们教会的每一个群体， Kiranya Tuhan yang memakai setiap komunitas ini 好让你能够好好的使用每一个群体， menjadi berkat bagi banyak orang. 成为其他人的祝福。 Komunitas yang sehat, 健康的社体， komunitas yang bisa memanage setiap konflik yang ada. 一个能够解决以及保管控制他们的自己的冲突。 Dengan seru doa kami, 求你听我们的呼 yang 唤 kami， panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus 我 Kristus. 们奉靠耶稣基督的圣名， Amin. 阿门。